Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi duha yang mulia ini, sama-sama kita membuka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi insya-Allah sama-sama kita melantunkan selawat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan pada majlis kita pada pagi yang mulia ini, dan moga-moga dengan asbab selawat yang kita lantunkan ini menjadi asbab menumbuhkan kecintaan kita kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kita mendapat tempat bersama dengan Nabi di akhirat kelak, di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah sama-sama kita memulakan selawat kita. Allahumma salli ala sayyidina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكثر وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، حوضك الصفي المبرد وردنا يوم النشور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عالم السر وأخفى
مستجيب الدعوات رب ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور أحمد الهدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad rasulil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa nasarahu wa walah, amma ba'. Jadi alhamdulillah, tamanya syukur pada Allah Azza wa Jal, kerana pada waktu duha yang mulia ini Allah Ta'ala himpunkan kita pada waktu yang baik dalam bulan yang baik, iaitu bulan Rabiul Awal, bulan yang kita kira seluruh umat manusia ingat dan menyambut akan kelahiran Nabi SAW, insan yang hebat, yang tidak ada mana-mana manusia yang hebat yang dapat menandingi batang tubuh Nabi SAW. Tidak ada manusia yang hebat mana-mana pemimpin dunia daripada dulu sampai hari ini yang setiap kata-kata yang keluar daripada mulutnya dihafal, dibukukan dan kemudian usaha untuk diamalkan, melainkan kata-kata yang keluar daripada mulut Nabi SAW. Sehingga adanya kitab hadis sahih Bukhari, kitab hadis sahih Muslim dan banyak lagi kitab-kitab yang lain yang merakamkan ungkapan yang keluar daripada mulut Nabi SAW. Tidak ada seorang pun pemimpin yang masyhur di dunia ini, pemimpin yang hebat di dunia ini, yang setiap kelakuannya, setiap tingkah lakunya diperhatikan dan kemudian dijadikan pedoman dan panduan, melainkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan tidak ada manusia mana-mana pemimpin yang hebat di dunia ini yang seluruh masyarakat dan seluruh dunia ingat akan tarikh kelahirannya, melainkan Nabi kita Muhammad SAW. Seluruh manusia mengetahui dan ingat akan tarikh kelahirannya. Kita barangkali tak kenal, bahkan tak tahu pun, bahkan tak ingat pun bila tarikh lahir Perdana Menteri kita. Tak ingat, walaupun dia Perdana Menteri kita. Nak menggambarkan betapa Nabi kita ni kita ingat tarikh lahir. Tu pun kadang-kadang kita pun kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa tarikh lahir suami kita. Suami kita kadang-kadang kita ingat, tapi kalau suami memang dia tak ingat langsunglah tarikh lahir isteri, itu biasalah. Jarang suami ingat tarikh lahir isteri, tapi isteri biasa dia ingat tarikh lahir suami. Kadang-kadang dia siap hafal IC. Saya kalau orang rumah saya, dia siap hafal IC kita. Kita pun tak ingat.
Yang kita ingat bulan dia lahir je, tarikh lahir pun tak ingat. Jadi maka sebab itu, jadi nak menunjukkan kepada kita Nabi ni seluruh masyarakat, seluruh dunia ingat tarikh kelahirannya 12 Rabiul Awal. Jadi begitulah kehebatan, iaitu seorang manusia yang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Taala utuskan kepada umat di akhir zaman. Di saat umat berhajat kepada suatu cahaya petunjuk, di saat mereka jauh daripada petunjuk agama, jauh daripada akidah yang sebenar, jauh daripada iaitu akhlak yang baik dan sebagainya, maka dalam waktu yang tepat diutuskan seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang Allah Subhanahu wa taala didik sejak daripada sebelum dilahirkan lagi, dibentuk akhlaknya sejak daripada kecil, dididik dengan persekitaran yang penuh dengan kesabaran dan tabah, menjadi anak yatim piatu sejak daripada usia yang kecil. Kemudian lahir bukanlah lahir daripada keluarga yang kaya raya, kemudian diperbesarkan pula dengan hobinya yang mendidik kesabaran, iaitu pekerjaannya yang mendidik kesabaran, iaitu dengan mengembala kambing, juga sebagai tarbiyah. Kerana ulama dia banyak mengkaji kenapa Nabi dibesarkan dalam keadaan hidupnya mengembala kambing. Kenapa tidak dia membela lembu? Kerana sikap ataupun sifat orang yang bela lembu dengan bela kambing ni, orang yang bela lembu dia agak kasar sikit. Kerana lembu ni dia binatang yang perlu kepada kudrat kekasaran dan sebagainya. Dia perlu kepada cemeti. Nak suruh lembu ni cepat berjalan, dia kena pukul supaya cepat berjalan. Sebab tu kalau kita kenal tokai-tokai lembu, kadang-kadang orang yang bela lembu ni dia sikap dia agak kasar sikit. Tapi kalau orang yang bela kambing ni, dia sikap dia agak cermat. Ini yang membentuk dakwah Nabi yang benar-benar lemah lembut, yang betul-betul hikmah. Semuanya ini adalah tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam membentuk kekasih Allah yang mulia, yang tidak pernah melakukan kesilapannya, yang tidak pernah menyakiti hati sesiapa pun, yang tutur katanya sangat lemah lembut sehingga menyebabkan sahabat pun jatuh cinta dengan wajahnya yang begitu manis, wajah yang begitu kacak, wajah yang begitu soleh, yang pandangnya pun telah menghilangkan banyak masalah, kekusutan masalah di dalam fikiran sahabat, sehingga menyebabkan kecintaan sahabat apabila bergaul dengan Rasulullah, sehingga sahabat berkata, kami merasakan bahawa kami ini sentiasa dipandang sahaja oleh Rasulullah. Bukan sahaja aku sahaja yang merasakan demikian, bahkan setiap sahabat dia merasakan bahawa dia sentiasa dipandang oleh Rasulullah. Betapa Rasulullah mengambil berat tentang ada sahabat yang sedih dengan kematian anak, maka Rasulullah gembirakan sahabat yang sedih dengan kematian anak. Ada sahabat yang sedih, budak yang ketika itu sedih dengan kematian burung peliharaannya, menyebabkan Nabi menghiburkan hati sahabat tersebut agar dia tidak sedih dengan kematian binatang peliharaannya. Begitulah kehidupan Rasulullah. Ada sahabat yang susah ditolongnya, sehingga menyebabkan kecintaan sahabat ini apabila mereka terpaksa berpisah di saat hari kewafatan baginda Nabi SAW, sehingga sahabat menyatakan dunia pada hari itu menjadi gelap. Kesedihan kami lebih sedih daripada kami saat ketika mana ibu kami mati, ayah kami mati, isteri kami mati. Kesedihan berpisah dengan jasad Rasulullah dengan kewafatan baginda adalah satu kesedihan yang sangat mendalam. Begitulah kita nak menceritakan hari ini adalah bagaimana kita ingin mendapat syafaat ataupun kita ingin diperakukan oleh Nabi SAW di akhirat kelak sebagai umat baginda. Di antara nikmat yang terbesar apabila setelah kita mati kelak, apabila nikmat kita dapat bersama di bawah payungan syafaat Nabi SAW. Kita pandang wajah anak-anak kita, kita pandang wajah suami kita, kita pandang wajah sahabat kita, kita harapkan inilah wajah-wajah yang akan bersama dengan kita di bawah payungan syafaat Nabi SAW. Kerana itulah nikmat yang paling terbesar. Dan di antara bala yang besar di akhirat kelak, iaitu apabila saat kita sahaja beria-ia mengaku bahawa kita kenal Nabi, tetapi sedangkan Nabi tidak pernah mengenali kita. Yang ni yang kita bimbang. Yang ni yang kita bimbang di saat Nabi tak kenal kita. Kita kalaulah anak kita yang
aksiden, hilang ingatan, tak kenal kita sebagai mak dia pun, itu pun sudah kita rasa cukup tersangat sedih. Seolah-olah kita telah kematian seorang anak, walaupun dia baru sahaja hilang ingatan. Dia tak ingat dan dia kata, siapa kamu ni? Anak kamu ni siapa? Kita mak dia, kita mak yang mengandungkan dia. Hilang ingatan seorang anak, tak kenal mak dia pun kita rasa cukup sedih. Apakah kesedihan yang sama melanda kepada jiwa kita di saat baginda Rasulullah tidak mengenali kita? Jadi maka dengan sebab itu muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan mereka terhadap baginda Rasulullah begitu mendalam. Maka dengan sebab itu sebagai pedoman kita hari ini, di antara salah satu sahabat yang melampau di dalam kerinduan yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Sauban radhiyallahu an. Sauban radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga satu ketika setiap malam, hampir setiap malam, Sayyidina Sauban tidak dapat memejamkan matanya. Kerana apa? Terpisah tempat tidur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah tidur di rumah baginda, Sayyidina Sauban hanya tidur di rumah Sayyidina Sauban sendiri. Tetapi memikirkan, kalau di atas dunia pun aku sudah terpisah jasadku dengan Rasulullah, bagaimana saat ketika mana di dalam syurga kelak? Bimbang takut Rasulullah duduk di tingkat syurga yang tertinggi, sedangkan aku duduk di tingkatan yang rendah. Ataupun yang paling aku bimbang, aku terpisah di antara syurga dan neraka. Aku duduk dalam neraka, sedangkan baginda Rasulullah duduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keesokan paginya, Sayyidina Sauban ini tak sabar nak pergi ke masjid Nabi, salat subuh berjemaah dengan Rasulullah. Salah satu kerana menunaikan kewajipan sebagai hamba Allah. Tetapi di antara asbab yang utama juga, sahabat ini datang salat berjemaah kerana kerinduan untuk bertemu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini kecintaan Sauban, Sayyidina Sauban. Walaupun ketika mana Nabi hidup, berpisah pada waktu malam, hanya satu malam pun dah rasa rindu teramat sangat. Macam kita lah, baru-baru kahwin, tak terpisah sekejap dengan suami pun dah rasa rindu. Abang jangan masuk tandas lama-lama, rindu. Hatta masuk jamban pun jangan lama-lama, pesan siap-siap kerana baru kahwin lah. Bila dah lama kahwin, tak apalah, abang nak keluar beberapa hari, tak ada masalah. Tapi baru kahwin ni, kerinduan kita pun begitu mendalam terhadap suami kita. Apakah kerinduan yang sama terhadap baginda Nabi SAW? Sehingga Sayyidina Sauban ini seronok bila tengok Rasulullah menjadi imam ketika salat. Seronok yang tidak tergambar di dalam diri sahabat. Sehingga sudah semayang ni, biasalah Rasulullah dia akan berpaling ke belakang. Bila selesai solat, sebab tu imam dia akan paling ke belakang, kerana ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi berpaling ke belakang, menghadap kepada jemaah, melihat jemaah. Kadang-kadang Nabi tengok siapa muka yang biasa hadir tapi tak hadir, Nabi akan tanya, di mana sahabat sekian-sekian? Itulah Rasulullah. Sentiasa kecanaaannya begitu mendalam terhadap sahabat, sehingga Rasulullah memerhatikan mata Sayyidina Sauban. Wahai Sauban, kenapa matamu merah sekali? Kamu sakit ke? Lalu kata Sauban, tidak ya Rasulullah. Sayyidina Sauban menceritakan bagaimana dia tidak dapat melelapkan matanya kerana memikirkan, takut-takut aku tidak dapat bersama dengan kamu ya Rasulullah dalam syurga Allah. Nabi terdiam kerana Nabi tahu bahawa syurga itu bukan milik Rasulullah, ia milik Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-69. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa, kata Allah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama dengan orang yang Allah anugerahkan nikmat kepadanya. Yang inilah yang selalu kita minta dalam tiap kali lepas dalam semayang kita, 17 kali sehari kita minta siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami jalan orang yang Engkau kurniakan nikmat ya Allah. Itu yang kita minta dalam tiap kali semayang kita. Kita minta Allah Ta'ala tunjukkan kami ya Allah, perjalankanlah kami di atas jalan orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, iaitu di kalangan jalan Nabi-Nabi ya Allah. Biar kita hidup di atas jalan Nabi-Nabi,
jalan orang yang jujur, tak pernah bercakap bohong, tak pernah berdusta. Kemudian jalan orang yang mati syahid wasyuhada, iaitu orang yang mati syahid wassalihin, dan jalan orang-orang yang beramal dengan amal yang soleh. Barulah rasa lapang, iaitu diri ataupun jiwa Sayyidina Sauban mendengar iaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian. Jadi maka dengan sebab itu pada pagi yang mulia ini, moga-moga dengan asbab kuliah duha yang kita hadir yang hanya seketika ini, paling-paling tidak kita tahu dan kita berusaha bagaimana untuk kita mendapatkan syafaat yang akan kita perolehi, dan moga-moga kita akan dapat sama-sama syafaat ini di saat tidak ada siapa yang boleh menolong kita melainkan amalan yang pernah kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka diajar oleh para alim ulama banyak perkara yang boleh menyebabkan jadi asbab kita ni mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Antaranya yang pertama disebut iaitu mestilah kita berjalan di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan di atas jalan sunnah Nabi, walaupun sekecil-kecil sunnah Nabi, maka kita menanamkan hasrat kecintaan kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita nak tahu ini sunnah ataupun ini tidak sunnah? Ini adalah benda yang Nabi buat, ini adalah benda yang Nabi tinggalkan. Maka tidak adalah dengan ilmu. Bagaimana kita nak dapatkan ilmu tersebut? Adalah dengan cara kita mengaji. Maka salah satu jalan untuk kita ikut sunnah Nabi adalah jalan dengan kita datang ke pengajian-pengajian, datang ke kuliah-kuliah maghrib, datang ke kuliah-kuliah subuh, datang ke kuliah-kuliah duha dan zuhur. Semuanya kerana di atas jalan sunnah Nabi SAW. Moga-moga aku datang kuliah duha di Masjid Irsyad pada pagi ini, ya Allah, bertambah iaitu kejahilanku terhadap batang tubuh Nabi SAW, bertambah kecintaanku terhadap baginda Rasulullah, maka akan hilangkan rasa-rasa iaitu kebencianku terhadap agamamu, ya Allah, sehingga kecintaanku yang mendalam terhadap agamamu, ya Allah. Jadi maka dengan sebab itu kita datang pengajian, kerana kita nak tahu di manakah sunnah Nabi, di manakah yang bukan sunnah Nabi. Seperti mana Sayyidina Abdullah bin Umar, iaitu anak kepada Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Abdullah bin Umar juga merupakan iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia anak Sayyidina Umar, tetapi dia sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila sebut Sayyidina Abdullah bin Umar, maka kita akan sebut radhiyallahu anhum, iaitu Allah redha kepada mereka, sebab kerana anaknya sahabat, ayahnya juga sahabat. Biasa kalau kita sebut nama sahabat radhiyallahu anhu, anhu ini kerana anaknya sahabat, ayahnya bukan sahabat. Kerana ayahnya dulu jahiliah, tak sempat jadi sahabat, tak sempat beriman, maka disebut radhiyallahu anhu. Adapun Sayyidina Abdullah bin Umar, maka disebut radhiyallahu anhum kerana kedua-duanya adalah sahabat, anaknya sahabat, ayahnya sahabat. Jadi kecintaan Sayyidina Abdullah bin Umar ini sejak daripada kecil lagi menjadikan idolanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ni nak pupuk kecintaan anak kita, cucu kita pada Nabi, kena memperbanyakkan kisah-kisah para nabi kepada anak cucu kita. Sebab kata As-Sawri, bila kita bercerita tentang orang soleh, seperti mana cerita kita hari ini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua benda penting yang kita kena ambil perhatian. Yang pertama, saat bercerita tentang orang soleh, siapa pun orang soleh, apatah lagi kalau dia adalah kekasih Allah, pasti majlis tersebut mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita nak anak kita dapat rahmat Allah, bawa cerita orang soleh. Bila mereka nak tidur, bila mereka nak belajar, ceritalah kisah-kisah orang yang soleh. Jangan duk cerita kisah Pak Pandi, sang kancil, sang buaya. Ada yang tak ada asas cerita tersebut. Banyak lagi cerita kisah-kisah orang soleh. Cari di kedai-kedai ada cerita 60 biografi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh ulama. Hari ini ada dalam bahasa Melayu. 60 sahabat yang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita cari kisah-kisah perihal ulama-ulama terdahulu yang kesungguhan mereka di dalam menghafal Al-Quran sejak daripada kecil, yang mereka dididik dengan suasana agama sejak daripada kecil, supaya membentuk jiwa anak kita ni berjiwa besar, sehingga mereka pun mula
mula terdetik dan jatuh cinta terhadap Nabi SAW. Perihal bagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar ini pula, iaitu dia sangat mencintai Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai idolanya, sehingga setiap tingkah laku Nabi sentiasa diperhatikan oleh Abdullah bin Umar. Sehingga kan di mana saja Rasulullah pernah menunaikan salat, maka Sayyidina Umar juga akan mendirikan salat di tempat tersebut. Kalau Nabi pernah singgah di salah satu peperangan, di satu tempat untuk menunaikan sembahyang, di tempat Nabi berdiri, maka disitulah mereka akan berdiri dan menunaikan salat. Kalau Nabi ini pernah berdoa dalam keadaan sambil berdiri di tempat tersebut, Sayyidina Abdullah pun akan berdoa sambil berdiri di tempat tersebut. Sehingga kata Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi SAW, tidak seorang pun yang mengikuti jejak-jejak Nabi di tempat-tempat persinggahan baginda Rasulullah sebagaimana Sayyidina Abdullah ibnu Umar ini. Maka diperakui oleh isteri baginda Nabi SAW kecintaan sahabat. Di mana sahaja di tempat Nabi pernah jejak, di tempat Nabi pernah lalu, di tempat Nabi pernah buang air, iaitu qadar hajat, maka disitulah sahabat akan sentiasa duduk sebagai tanda mereka ini nak ikut jejak langkah Nabi SAW. Bahkan sahabat apabila mereka ini mendapat peluang untuk minum selepas Rasulullah minum, maka mereka akan minum di mana tempat mulut Rasulullah kena pada cawan ini. Kalau Rasulullah kena pada cawan minum di tempat ini, maka sahabat akan berebut nak minum juga di tempat ini juga. Pernah dalam satu kisah ada dua sahabat yang duduk bersebelahan Rasulullah. Maka Nabi berkata kepada sahabat yang masih kemudian ada sahabat yang masih muda duduk di sebelah kanan Nabi, ada sahabat yang agak tua duduk di sebelah kiri Rasulullah. Maka kata Nabi kepada sahabat yang masih muda, dia kata, apa kata kalau aku berikan dulu minuman ini kepada sahabat yang lagi berusia ini? Kata sahabat di sebelah kanan, tidak ya Rasulullah, aku di sebelah kanan kamu ya Rasulullah, aku dulu yang selayaknya. Sebab apa sahabat kata begitu? Kerana dia dulu nak minum, biar mulut dia kena dulu selepas Rasulullah minum, biar dia dulu yang sentuh tempat mulut Nabi bersentuh dengan cawan tersebut. Menyebabkan sahabat sampai begitu. Cari juga helah, cari juga dalil biar dia dulu dapat minum. Walaupun memang betul Nabi mengutamakan yang lagi tua, Nabi mengutamakan yang lagi sini, kerana itu adab Rasulullah. Tapi antara adab Rasulullah juga adalah memuliakan yang duduk di sebelah kanannya. Tapi sahabat ni dia bijak. Dia kata, ya Rasulullah, tidakkah aku duduk di sebelah kanan kamu? Maka aku dululah yang patut minumnya. Jadi maka kerana sahabat ni dia nak berebut, iaitu biar aku yang dulu yang sentuh mulut aku bersentuh di mana tempat mulut Rasulullah bersentuh kepada cawan tersebut. Begitu sahabat dalam sekecil perkara pun mereka nak ikut. Apa yang Nabi suka, mereka akan suka. Di antaranya Nabi yuhibbud duba, iaitu suka sangat kepada labu. Nabi ni suka makan labu. Maknanya labu yang macam mana? Ada yang kata labu yang, kata ulama, labu yang Nabi suka ni labu yang orang kampung saya sebut pumpkin. Ada. Ke orang USJ sebut apa? Labu apa tu? Yang isi orang tu. Labu kuning. Betul, labu kuning. Labu kuning ni memang Rasulullah suka sangat. Nabi ni suka kepada Rasulullah. Bahkan ada hadis yang menceritakan Nabi suka makan labu warna kuning ini. Labu yang biasa kita buat pengat, labu yang biasa kita buat sayur, macam-macam lah labu ini. Jadi sahabat ni, kenapa Nabi ni, sahabat dia perhati Rasulullah. Nabi bila dihidangkan makanan di dalam satu talam, yang di dalam talam tersebut ada makanan campuran dengan labu kuning ini, maka Nabi pilih, ambil kutip labu kuning yang dekat-dekat, Nabi makan. Habis labu yang dekat, Nabi kutip pula labu yang jauh-jauh ini pula. Maka kata sahabat dalam hati, Rasulullah suka sungguh pada labu ni, sampai kutip pula yang jauh-jauh ni. Jadi di sini nak menunjukkan satu kaedah, satu perkara, iaitu boleh kita ambil makanan yang sedikit jauh dengan kita, kalau makanan yang dekat itu tak ada yang kita nak, boleh, tak ada masalah. Kan kita biasa dengar tak boleh ambil lauk jauh. Tak, ni bukan sunnah Nabi. Tak. Ya, kita tak boleh ambil lauk jauh kalau lauk yang dekat tu dah ada. Ya, sekarang ni kan ada yang jenis pusing, lauk yang pusing atas meja. Makan. Ada lauk jenis berpusing. Jadi
Bila buka tu, kebetulan yang dekat dengan kita sambal belacan. Yang dekat dengan member kita kambing golek. Tak. Jadi member kita kata sunnah Nabi ambil yang dekat je. Padahal dia nak makan seorang tu. Tak. Jadi kita yang bodoh tak mengaji ni, tak. Duk makan sambal belacan tu lah sampai habis nasi kita. Pasal apa? Sebab tu suruh datang mengaji. Tak. Supaya kita kenal. Kenal Nabi. Maknanya boleh kita ambil kambing tu. Dah tu sebab apa? Dah yang dekat sama belacan je tu. Jadi boleh kita ambil sedikit jauh sebab Nabi pun mengambil iaitu labu yang jauh setelah labu yang dekat itu habis. Jadi Nabi kutip labu yang jauh, boleh, tak ada masalah. Jadi nak menunjukkan Nabi ni suka sungguh kepada labu, sehingga kata sahabat, kerana Rasulullah cinta kepada labu, maka sejak daripada hari itu aku cinta dan kasih kepada labu. Jadi sebab tu bila kita dah tahu ni, jangan kita benci labu. Dah ustaz, saya angin, ada penyakit angin, makan labu ni jadi ada sedawanya tak berhenti-henti, ada kentuknya tak berhenti-henti. Jadi kerana makan labu. Ya, tetapi tidaklah maknanya kita membenci kepada labu tersebut. Jangan sampai kita membenci kerana ia adalah makanan yang sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka nak menunjukkan kepada kita, begitulah Rasulullah, begitulah kecintaan sahabat di dalam untuk meneladani setiap perkara yang kecil yang Nabi amalkan. Maka begitulah juga dengan ulama yang terkemudian. Ya, seperti mana Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Imam Tirmizi, dia tahu Rasulullah sangat suka makan buah tembikai. Tetapi dia kata, aku tak pernah makan sepanjang hidupku buah tembikai. Kerana apa? Kerana aku tidak tahu bagaimana cara Rasulullah makan. Aku bimbang takut aku makan menyalahi cara Rasulullah makan. Allah. Ini Imam iaitu Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Dia akan buat apa yang dia tahu Nabi buat, dan cara Nabi buat macam mana, dia akan beramal yang tu saja. Yang dia tak tahu Nabi buat macam mana, dia tak berani nak beramal. Sebab apa? Sebab aku bimbang takut menyalahi adab ataupun akhlak ataupun cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka dengan sebab itu, kita biar ada satu sunnah yang kecil yang kita buat dalam kehidupan seharian. Yang kita niat moga-moga sunnah ini dapat aku bersama dengan Rasulullah di akhirat kelak. Muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya dulu antara yang suka pakai jam tangan kiri. Sebab saya satu kidal satu. Saya kidal tulis tangan kiri. Bila kita pakai tangan kiri, satu hari saya ditegur oleh guru saya waktu tu mengaji kitab, mengaji tentang bab hadis Syama'il. Jadi guru saya selalu tegur. Dia kata, kenapa tak pakai jam dengan tangan kanan? Nabi kan suka mendahului perkaranya dengan tangan kanan. Kalau kita pakai selipar, dahulukan dengan yang kanan dahulu. Kalau kita nak buang selipar, dahulukan kaki kiri, biar kanan itu yang paling akhir sekali. Kalau kita nak masuk ke tempat yang mulia, dahulukan kaki kanan kita dahulu. Jadi maka kenapa tidak kita ini iaitu memuliakan kanan kita dengan pakai jam tangan kanan. Barangkali asbab kamu pakai jam tangan kanan itu, sebab sekecil itu kamu berhimpun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak Allah. Saya dengar macam tu, terus saya tukar ke tangan kanan. Sekarang ni walaupun awal-awal dulu agak kekok sikit, janggal, sebab kita nak pegang steering kereta pun rasa janggal. Tapi apa salah, bukanlah benda yang susah sangat pun. Kita latih lama-lama jadi biasa. Lama-lama jadi biasa. Jadi begitu juga kalau pakai cincin, pakai tangan kanan. Kenapa? Kerana itulah yang diajar oleh Nabi. Walaupun benda tu kita nampak simple, walaupun benda tu kita nampak kecil, barangkali kita tidak diazab oleh Allah sebab kerana kita mendahului kanan kita. Jadi maka sebab itu dahulu tangan kanan. Lainlah kalau memang tangan kanan ustaz dah penuh, dah 1,5 kilo dah emas tangan kanan saya ustaz. Dah. Jadi kena bagi juga 1 kilo tangan kanan, 1 kilo tangan kiri. Tu tak apalah sebab dah penuh dah. Dah penuh tangan kanan pun dah penuh, ada isi tangan kiri pula. Jadi begitulah Rasulullah memuliakan tangan kanan. Jadi maka dengan sebab itu waktu sudah kuliah saya rasa bersalah. Saya pun tanya guru saya tanya Syekh, saya tanya, bagaimana saya ni daripada kecil kidal tulis tangan kiri. Dia kata, kamu dah usaha dah ke tulis tangan kanan? Dah usaha dah, memang huduh benar tulisan saya tangan kanan, saya kata. Jadi kata kalau dah usaha nak buat macam mana? Biarlah kita ni walaupun apa pun dia kata, biar kita rasa nak juga tangan kanan. Biar ada rasa macam tu dia kata. Kenapa? Kerana nak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab tu kadang-kadang kalau orang suruh saya sembelih binatang korban, kalau hari raya korban, kadang-kadang kita bukan tak nak sembelih. Tak? Tapi kerana tak syok bila orang tengok kita sembelih dengan tangan kiri. Tak? Sebab memang kita kidang. Kita sembelih dengan kiri. Orang kampung jangan dia tengok. Tak? Dia tengok ustaz ni sembelih. Oh ustaz, siapa sembelih tangan kiri? Tak berkatlah lembu korban aku tahun ni. Dah. Dia orang kampung tak boleh, dia perhati, bukan saja perhati tangan mana yang sembelih, warna lembu pun dia perhati. Warna lembu, orang kampung dia ambil perhatian. Dia tak nak lembu warna hitam. Tak? Bagi dia low class warna hitam. Dah. Dia nak yang kemerah-merahan. Itu orang kampung. Dia punya, tak tahulah kok mana dia cari dalil, wallahu alam lah. Dah. Mungkin dia ikut apa yang disebut dalam surah yang disebut Bani Israel ni. Dah. Ya. Jadi nak kata sampai begitu. Jadi maka dengan sebab itu tak apalah. Yang penting sekecil sunnah biar kita buat. Hatta iaitu memuliakan tangan kanan kita. Nak pegang buku nota kita pegang dengan tangan kanan. Latih walaupun kadang-kadang terpegang dengan tangan kiri. Tak apa, latih. Nak pegang tasbih tangan kanan. Nak pegang Quran tangan kanan. Sebagian kena mendahului. Bahkan nak minum pun dengan tangan kanan. Tapi kita ni kadang-kadang biasalah bila makan dah dengan tangan kita ni dah banyak, dah ada makanan, sisa makanan ni, jadi dia kata tak tergamak nak pegang gelas ni dengan tangan kanan. Baik, kalau paling tidak pun pegang, maka tampunglah dengan tangan kanan. Ni tak, ni minum dengan tangan kiri, maka ini adalah menyalahi adab minum Nabi SAW. Jadi maka dengan sekecil sunnah inilah, maka siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi ini, maka dia akan bersama dengan Nabi di akhirat kelak. Jadi maka dengan sebab itu yang pertama disebut nak menggapai iaitu syafaat Nabi ini dengan kita mempelajari banyak sunnah-sunnah Nabi yang kecil-kecil yang kadang-kadang dipandang remeh oleh orang kita, tetapi maka dengan sebab itu maka kita buat, moga-moga kita mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Kemudian yang kedua disebut iaitu cara macam mana selain daripada mengikuti sekecil-kecil sunnah, maka kita diajar kata ulama iaitu cintailah orang yang dicintai oleh Rasulullah. Bagaimana siapa yang Rasulullah cinta, siapa yang Rasulullah muliakan, kita kena muliakan dia. Rasulullah memuliakan wanita, Rasulullah mengangkat darjat perempuan. Sebab itu selalu saya sebut, kalau orang perempuan tidak berselawat kepada Rasulullah, maka dia adalah perempuan yang tak kenang budi kepada Rasulullah. Rasulullah mengangkat darjat perempuan daripada martabat yang hina. Orang anak perempuan yang dilahirkan seolah-olah dianggap sial dalam kehidupan. Perempuan hanya dijadikan pemuas hawa nafsu di zaman jahiliyah. Tetapi Rasulullah memuliakan darjat wanita, mengangkat darjat muslimat. Maka sepatutnya kita orang perempuan, tuan-tuanlah, saya bukan yang orang perempuan ni, maka sepatutnya lagilah kena memperbanyakkan selawat sebagai tanda kenang jasa kita terhadap baginda Nabi SAW. Selawat menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Maka sebab itu siapa yang Rasulullah muliakan, kita kena muliakan. Rasulullah muliakan budak-budak, Rasulullah muliakan kanak-kanak, kita kena muliakan kanak-kanak. Jangan kita pandang sebelah mata pada kanak-kanak, kerana dia adalah kelompok yang Rasulullah layani dengan penuh berhemah. Mentang-mentang kita ni dah tua dah, mentang-mentang kita pula ahli masjid, ada jawatan kuasa dalam masjid pula, budak kita layan lebih kurang je. Kita sound lebih kurang je, sehingga budak ni jauh hati dengan masjid, jauh hati dengan rumah Allah, jauh hati dengan orang-orang yang soleh. Sebab apa? Sebab dia tengok perangai orang yang ikut Nabi ni, perangainya tidak seperti Nabi. Jadi maka dengan sebab itu layani, apa salah kita layani budak-budak, kemudian usap kepala budak-budak yang kita jumpa, apatah lagi kalau dia adalah anak yatim. Memuliakan iaitu orang yang Rasulullah muliakan juga termasuk memuliakan anak yatim dan fakir miskin. Nabi ni di antara orang yang Nabi sayang, kelompok Nabi sayang adalah fakir miskin dan anak yatim. Sebab tu kalau kita nak dapat syafaat Nabi dalam hidup kita, mesti kita kena fikir, aku ni ada pernah berjasa tak pada anak yatim dan fakir miskin. Paling-paling tidak kita kena ada jasa. Carilah mana-mana anak yatim, carilah mana-mana fakir miskin yang kita boleh infak sebahagian harta kita untuk kita manfaatkan untuk mereka ini. Kenapa besar pahalanya? Nabi sebut dalam satu hadis, kafilul yatim lahu aw li ghairihi anna wa huwa kahataini fil jannah. Kata Nabi, orang yang menanggung anak yatim
miliknya atau milik orang lain. Siapa yang ada anak yatim milik dia, maknanya dia kematian suami dan anak tu tak sampai umur, maka anak yatim itu adalah miliknya sendiri. Dan ataupun dia tak ada anak yatim, tapi dia cari anak yatim untuk dijadikan sebagai anak angkat, ditaja pelajaran dia, ditaja yuran-yuran dia, maka orang yang sebegini jaminan Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, kata Nabi, dia dengan aku seperti ini dalam syurga Allah, dekatnya seperti dua jari ini. Maknanya ini kemuliaan orang yang jaga anak yatim. Siapa yang pernah jaga anak yatim, dia akan tahu perasaannya macam mana. Saya terlibat dengan anak yatim ni pada tahun 2016, bila mana murid yatim yang pertama yang saya duk jaga dulu, saya ingat lagi waktu saya bertugas di Terengganu, iaitu anak yatim ni, dia mak dia gila isim. Mak dia gila, lalu kemudian ayah dia mati dan dia duduk dengan mak dia ini di rumah flat. Dan anak ini waktu dia duduk di rumah flat, dia anak tunggal saja, lelaki, darjah 4, lebih kurang macam itulah waktu tu, pada umur tu, pada waktu tu. Jadi dia ni dipergunakan oleh orang sekeliling dia untuk edar pil kuda budak ni. Memang budak yang terbiar, kesian budak ni. Jadi bila kita ambil budak ni masuk belajar Quran, ajar salat, yang saya sedih, mak dia, bukan mak dia ni orang kata gila, nak kata gila tak jaga anak, tak. Dia jaga anak dia. Dia jaga anak dia. Tapi tak tahu macam mana dia jaga anaknya dalam keadaan dia gila. Dia sentiasa ambil suntikan, ambil ubat. Mak ni. Dan sehingga budak ni pun jadi terbiar. Jadi bila duduk di tahfiz, duduk dengan saya, kadang-kadang mak dia mari ziarah. Bawa galah beg sekolah. Naik motosikal, pakai helmet, pakai kacamata hitam. Macam orang tak betul. Dia pergi ziarah anak dia kadang-kadang seminggu 2-3 kali. Jadi kita memang tak boleh nak halang mak dia ni. Kata mengamuk mak dia. Dia sayang anak dia, tapi dia tak boleh nak jaga seperti mana orang normal jaga anak. Jadi dia pergi ziarah anak dia pun, kadang-kadang dia bagi makanan yang dah basi. Makanan yang dah basi. Maknanya dia anggap benda tu macam makanan tu anak dia boleh makan. Tapi hakikat makanan tu dah basi. Biasa kita cek lah, kalau mak dia datang ziarah, kita akan cek makanan. Makanan ni kamu tak boleh makan. Dia walaupun budak ni biasalah bila duduk sama budak ni gelar, mak kamu gila, mak kau gila ni. Tapi walaupun begitu dia tak pernah malu. Anak yatim ni dia tak pernah malu dengan keadaan mak dia macam tu. Bahkan dia sayang mak dia, dia cium tangan mak dia, dia hormat mak dia. Itu kehebatan Allah Ta'ala. Sehinggalah waktu tu guru saya selalu pesan, muliakanlah anak yatim yang sebegini. Muliakanlah anak yatim yang sebegini. Berilah apa yang dia suka makan, insya-Allah dia sayang pada kita. Saya buat. Jadi budak ni saya ingat sampai hari ni apa makanan kegemaran dia, KFC, air Milo Ice. Itu memang favorite dia lah. Kalau beli yang tu confirm dia mengaji daripada pagi sampai malam lah jawab dia. Jadi kita belanja dia. Dan tiap kali kita belanja, satu je saya minta, saya kata, saya panggil nama budak ni Man. Saya kata, Man doa kat ustaz, sebut nama penuh ustaz. Doa murah rezeki, kaya dunia dan akhirat, jaya dunia. Dia sebut. Bila orang bila dah dapat benda yang dia nak, berapa sen sangat KFC ni. Tapi nak kata doa dia ni, bila kita selalu minta, detik demi hari, Allah Ta'ala kurniakan satu perubahan, iaitu Allah lorongkan jalan-jalan murah rezeki kita. Murah rezeki. Bila buat baik pada anak yatim ni, murah rezeki. Dulu saya berkuliah dulu banyak pergi marinya naik motosikal. Kadang-kadang hujan cancel kuliah sebab kitab pun basah. Dululah. Jadi kita kuliah naik motor je. Pergi mana-mana pun naik motor. Kadang-kadang daripada Marang sampai ke Dungun naik motor je. Pergi kuliah daripada Terengganu sampai ke Kelantan naik motor. Jadi bila kita asbab buat baik pada anak, Allah Ta'ala rezekikan. Ada seorang hamba Allah ni, dia bagi pinjam duit, dia kata, ustaz, kalau nak duit nak beli kita, ambil lah duit ni, dia kata. Saya terfikir, saya terfikir, apa benda yang aku buat bila fikir-fikir anak yatim. Barangkali kebaikan aku pada anak yatim, Allah buka pintu rezeki. Jadi saya tak nak cerita detail lah macam mana, tapi nak katanya, sehingga sejak dari hari itulah kecintaan kita pada anak yatim. Maka bila tengok perhati semula hadis Nabi ni, maka benarlah hebat orang yang memuliakan orang yang dimuliakan oleh Nabi SAW. Maka sejak daripada itulah saya pun rasa nak buat tahfiz untuk anak yatim. Sehingga saya beritahu, 1 sen pun saya tak nak ambil daripada duit anak yatim yang nak mengaji kat tahfiz saya. 1 sen pun saya tak nak. Jadi kita buka, siapa yang nak beri makan, silalah beri makan, tak ada masalah. Nak ambil berkat anak yatim ni, tak ada masalah.
Cumanya jangan sampai kamu menghina anak yatim ni. Makanan tak habis baru hantar ke tahfiz. Tu yang satu saya cukup marah. Dah. Makanan tak habis. Jumpa saya, ustaz, ni ada lebihan kek parti hari jadi. Ni jumpa saya. Saya nak hantar kat budak, boleh saya kata minta maaf kalau lebihan makanan kami tak terima. Dah. Dia pun pergi dalam keadaan muka dia pun macam nak marah kat kita. Dah. Saya kata, ingat apa dalam hati kita, ingat apa budak ni mengemis ke tak? Saya kata, kalau kamu tak bagi makan pun aku bagi makan pada mereka. Tapi janganlah memperlakukan budak, anak yatim, fakir, miskin macam tu. Samalah bila orang nak jemput tahfiz saya pergi majlis-majlis, saya bagi satu syarat. Saya kata, sediakan meja untuk diorang. Tu je. Sebab pernah kita pergi majlis, budak ni beratur punya panjang, sampai giliran diorang tak ada makanan, habis makanan. Kesian. Yang diraikan VIP. Menteri-menteri kamu rai. Sedangkan mereka adalah orang yang sepatutnya dimuliakan. Sebab tu saya tak kira datuk ke datin ke tansi, kamu nak buat majlis, nak jemput pelajar saya, kamu yang nak berkat daripada mereka. Mereka tak berhajat daripada kamu. Budak ni sikit pun tak berhajat dengan kekayaan kita. Tapi kita orang kaya, kita orang yang siapa pun kita berhajat dengan berkat doa mereka. Jadi sebab tu saya buat syarat. Biarlah orang kata saya sombong ke apa ke, saya kata saya nak jaga mereka. Nak supaya mereka dimuliakan. Sediakan meja untuk mereka, apa salah memuliakan orang yang sebegini. Jadi itu kemuliaan orang yang ada anak yatim. Sebab tu saya kata kita kena kasih siapa yang Nabi kasih. Kita kena sayang siapa yang Nabi sayang. Maka biarlah kita ni ada pengorbanan jaga anak yatim ini. Karena kadang-kadang kita barangkali ahli pendosa, banyak buat dosa, banyak buat maksiat. Tapi asbab kebaikan kita pada anak yatim ni, Nabi kenal kita di akhirat kelak. Ini sebab itulah kita ni banyak dosa dengan suami banyak mana. Kata nak beli kedai RM2 satu barang je, rupanya 20 barang. Contohlah. Suami bagi duit 100, balance tak bagi kat suami. Macam-macam. Dia kata kos sekali dengan perkhidmatan, dia kata. Charge perkhidmatan, dia kata. Sekali. Ini nak katanya kita ni banyak dosa. Jadi maka dengan barangkali asbab kebaikan kita pada anak yatim ni, Allah buka lembaran hati kita. Tapi ujian pun ada. Bila kita duk jaga anak yatim, ujian ada. Ujian ada. Orang akan kata kita ni makan duit anak yatim tu biasa. Orang pun pernah kata pada saya pun biasa dah. Jadi benda tu kita buat pejam mata. Kenapa? Kerana kita seronok dah. Seronok dah kita dengan budak-budak ni. Sebab itu ada satu kisah yang berlaku. Di mana seorang ulama, orang yang soleh daripada Maghribi. Hari ni Maghribi ni namanya Morocco. Jadi seorang yang soleh ini dia bermimpi bertemu dengan Nabi dalam mimpinya. Jadi Rasulullah berpesan dalam mimpinya, kamu kalau jumpa si fulan, sampaikan salam aku kepada si fulan bin si fulan ini, yang dia ni duduk berhampiran dengan Mekah. Malam yang pertama, malam kedua mimpi lagi. Sehingga dia bermimpi berturut-turut. Jadi bila mimpi berturut-turut, dia kata barangkali Rasulullah ni nak suruh sungguh aku sampaikan salam kepada laki-laki. Jadi dia pun pergilah daripada Morocco, berangkat pergi ke Mekah. Cari tanya, direngkahkan cerita, dia tanya seorang demi seorang, kenal tak si fulan bin si fulan ini? Semua orang tak kenal. Sehingga dia pergi cari kampung yang berhampiran dengan Mekah. Sehinggalah bila dia tanya seseorang, kamu kenal ke si fulan bin si fulan ini? Jawab orang kampung itu, kenapa kamu nak cari orang ini? Ya, aku ada hajat dengan lelaki ini. Lalu orang kampung yang mengenali lelaki tersebut, dia kata, tengok pada pakaian kamu ni, dia kata, orang yang kamu cari ni tak sesuai dengan kamu, dia kata. Kamu ni orang soleh. Orang yang kamu cari ni, dia tak seperti mana kamu. Jauh beza, langit dengan bumi. Jadi pelik kamu nak cari orang ni. Betul ke kamu nak cari orang? Takut silap orang kot. Dia kata tak, si fulan bin si fulan, nama dia. Jadi dia pun tunjuk di mana rumah si fulan. Bila jumpa lelaki soleh ni, jumpa lelaki ni, lelaki soleh ni rasa terkejut. Hidup lelaki ni memang orang kata macam hidup ahli maksiat. Hidup dia sebagai ahli maksiat, pakaiannya pakaian ahli maksiat. Jadi lelaki ni, lelaki yang soleh ni pun jumpa lelaki ni, dia kata, wahai pemuda, aku nak tanya pada kamu. Aku ni selalu bermimpi Rasulullah berturut-turut, dan Rasulullah menyampaikan salam baginda kepada kamu. Jadi menyebabkan lelaki yang maksiat ini, dia kata, kamu ni silap orang, ataupun kamu bergurau je dengan aku ni, dia kata. Barangkali kamu bergurau ni silap orang kot ni. Dia kata, tak, kamulah orang tersebut. Nama tersebut disebut berulang kali. Kamulah orang tersebut. Menyebabkan lelaki tersebut terduduk terdiam, menitiskan air mata.
Dia kata, aku tak tahu, aku ni banyak dosa, dia kata. Hatta Mekah yang dekat dengan aku pun aku tak pernah jejak sudah sekian lama, dia kata. Kenapa Rasulullah menyampaikan salam padaku? Aku pun tak tahu. Jadi lelaki yang soleh ni dia tanya lagi, apa amalan kamu? Sehingga Nabi menyampaikan salam kepada kamu. Dia kata, aku tak ada apa amalan, aku ni ahli maksiat, dia kata. Aku ni semayang pun kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak, begitulah lebih kurangnya. Aku ni orang yang fasik. Jadi dia kata orang yang soleh, fikir lagi apa amalan yang kamu buat. Dia fikir, dia kata, barangkali adalah satu amalan kok, dia kata. Aku ni ada seorang sahabat yang kawanku ni meninggal dunia. Dan bila dia meninggal, dia tinggalkan isteri dan anaknya. Dan anak tersebut adalah anak yatim. Jadi setiap kali aku dapat gaji, separuh aku berikan untuk belanja keluargaku, dan separuh lagi aku berikan untuk keluarga sahabatku yang telah meninggal ini, agar dia dapat belanja untuk anak-anak yatim tadi. Maka barangkali sebab itulah aku dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi bila dia tahu begitu, dia rasa itulah sebabnya, maka kemudian laki-laki ni pun dalam keadaan sedih, sayu hati, dia tukar pakaian, dia pergi mandi, dia tukar pakaian. Maka dia diajak oleh lelaki soleh ini menuju ke Kaabah, menuju ke Masjidil Haram. Bagi mereka berdua pun berangkatlah ke Masjidil Haram. Dalam keadaan lelaki ini, lelaki yang maksiat ini, dengan pakaiannya yang bersih ini, menuju dengan langkah yang begitu perlahan, dalam keadaan dia sayu wajah dia masuk langkah ke Masjidil Haram dalam keadaan dia rasa penuhnya dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia menangis, dia menunaikan salat rakaat demi rakaat, sambil diperhatikan oleh orang yang soleh ini pun melihat keadaan laki-laki menangis, dia pun turut menangis, sehinggalah sujud yang terakhir dia tidak bangun, lalu dia meninggal dalam keadaan sujudnya. Allah, bagaimana seorang yang dulunya maksiat, tapi sebab dia hanya buat baik kepada orang yang Nabi cintai, maka Rasulullah mengakhirkan iaitu kematian dia dengan kematian yang baik. Sebab tu kita ni banyak buat dosa, maka sebab tu kita kena banyaklah buat amalan yang Nabi cintai, yang memuliakan orang yang Nabi cintai, yang Nabi sayangi. Kemudian yang ketiga, di antaranya juga untuk mendapat syafaat Nabi adalah beradab dan berakhlak terhadap apa-apa yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu guru saya, dia selalu ajar, bila mana kita menyebut nama Rasulullah, maka sebaik-baiknya adabnya sebutlah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau kita nak sebut nama orang yang berjasa pun kita letak Tun kat depan, Datuk kat depan, Tan Sri kat depan, maka Rasulullah adalah insan yang agung. Seperti mana kita sebut nama sahabat, maka sebutlah nama yang mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Hurairah. Begitulah juga kita menyebut nama imam-imam yang mulia seperti mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa? Kerana kita menyanjungi dan menghormati, beradab walaupun hatta dengan nama panggilan. Maka beradablah dengan panggilan-panggilan. Jangan kita panggil mereka seperti mana panggilnya kawan kita Abu Bakar, ada Ali, ada seperti mana kisah Ali. Kenapa kita tidak menyebut Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, seperti mana memuliakan mereka pada adab, pada panggilan. Kenapa? Kerana itu sebagai adab. Walaupun sekecil-kecil kemuliaan, walaupun sekecil-kecil adab, maka ia mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Maka dengan sebab itulah, maka beradab seperti mana beradabnya para sahabat terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini beradabnya terhadap baginda Rasulullah, sahabat yang memiliki kebun-kebun tamar, kebun-kebun kurma. Mana-mana buah yang masak paling awal, paling manis, paling terbaik akan petik, maka dia akan hantar dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijamu kepada baginda yang mulia Rasulullah. Ini sahabat, dia tak nak makan dulu, melainkan Rasulullah dulu makan. Ini adab sahabat dalam memuliakan Rasulullah. Maka begitulah adab yang kita buat hari ini, yang seperti mana adab sahabat yang orang-orang tua dulu buat, bila masak satu-satu iaitu buah durian luruh, maka dia bawa dulu kepada tok guru mengaji dia. Contohlah, buah rambutan dibawa dulu, hantar kepada tok guru yang ajar dia agama. Itu sebenarnya adab dan akhlak sahabat terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir disebut di antara bagaimana nak meraih
syafaat Nabi SAW adalah memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi SAW. Selawat jangan tinggal. Paling-paling tidak 1000 kali selawat satu hari dengan selawat yang ringkas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 kali baru 30 minit, 35 minit lebih kurang. Dengar je 1000 kali terkejut kita. Tapi bila mana kita buat sungguh-sungguh, insya-Allah setengah jam je. Setengah jam je sehari peruntukkan untuk kita berselawat. Siapa yang selawat ni, Ubay bin Ka'ab, dia jumpa Rasulullah, dia tanya, ya Rasulullah, kalaulah aku ni memperuntukkan semua waktu aku berdoa ni, aku nak ganti dengan selawatnya. Aku tak nak doa benda lain, nak selawat sahaja kepada kamu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, jika demikian terhindarlah duka cita dalam hidupmu dan terampunlah dosa kamu. Orang yang banyak selawat, Allah hilangkan duka cita dalam hidupnya. Sebab tu bila kita hadap ujian, selawat banyak-banyak. Kalau orang tanya saya, Ustaz, kalau dapat satu musibah, apa nak buat? Saya pun jawab selawat je lah. Kerana selawat ni dia boleh menghilangkan duka cita dalam hidup kita. Selawat dia boleh memperluaskan rezeki dalam kehidupan kita. Selawat akan mendekatkan jasad kita dengan Nabi SAW yang mulia. Maka berselawatlah. Barangkali dengan asbab selawat ini kita terselamat daripada diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang terakhir sebagai penutup kuliah saya pada waktu duha yang mulia ini, iaitu kisah yang berlaku kepada Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri ini satu ketika, Sufyan As-Sauri seorang yang sangat terkenal dengan kealimannya sehingga dia ada mazhab Sufyan As-Sauri. Maknanya dia seorang yang sangat alim. Jadi Sufyan As-Sauri ini, maka satu ketika dia duduk dalam Masjidil Haram sambil-sambil dia perhati seorang lelaki yang bertawaf dalam keadaan sentiasa berselawat pada setiap langkah-langkahnya. Jadi Sufyan As-Sauri dia perhati je lelaki ni. Dia tawaf keliling Kaabah tu, selawat pada setiap langkah. Setiap langkah dia selawat, setiap langkah dia selawat. Jadi bila sampai dekat Sufyan ni, Sufyan pun tahan dia. Wahai laki-laki, aku nak tanya pada kamu. Kenapa aku tengok kamu daripada tadi selawat tak henti-henti? Kenapa kamu tak baca doa-doa yang lain sewaktu kamu tawaf? Maka jawab laki-laki ini, dia tanya, siapakah kamu yang bertanya ini? Lalu Sufyan pun kata, akulah As-Sauri. Bila sebut As-Sauri, orang lelaki ni kenal dah. Ni orang yang alim, yang sangat terkenal, masyhur namanya. Maka kata lelaki ini, kalau kamu yang bertanya, aku cerita. Maka dia kata, aku dulu, dia kata, aku ada seorang ayah yang sedang nazak. Lalu kemudian waktu ayahku nazak, aku ribakan ayahku di atas ribaanku, sehinggalah ayahku tadi mati di atas pangkuanku. Tiba-tiba dia kata, wajah ayahku tadi bertukar menjadi hitam, dia kata. Hitam yang bersangatan. Sehingga aku rasa sangat takut. Dan aku ambil kain, aku tutup wajah ayahku yang hitam sambil aku minta ampun dengan Allah. Ya Allah, ampunlah dosa ayahku ni, ya Allah. Apa dosanya sehingga dia jadi macam ni, ya Allah, ampunlah dosanya. Berulang kali aku minta keampunan bagi pihak ayahku, sehingga aku letih dan terlelap tertidur di atas jenazah ayahku. Lalu kemudian aku bermimpi datang laki-laki yang wajahnya bersih, putih, berseri, pakaiannya cantik, indah. Laki-laki ini menghampiri jenazah ayahku, lalu dia mengambil tangannya menyapu pada wajah ayahku. Saat itu wajah ayahku yang hitam tadi bertukar menjadi cerah kembali. Lalu kemudian aku bertanya dalam mimpi tersebut, siapakah kamu? Lalu jawab laki-laki itu, ana Rasulullah, akulah Rasulullah. Ayah kamu ni dalam keadaan dia ahli maksiat. Dia mati dalam keadaan tak sempat bertaubat di atas maksiat yang dia buat. Dia mati sebagai orang yang fasik. Tetapi satu amalan yang dia tak pernah tinggal adalah berselawat kepadaku sepanjang hidupnya. Maka hari ini aku datang memberi syafaat kepadanya. Bila aku terkejut daripada mimpi aku tadi, aku buka kain tadi, ternyata wajah ayahku yang hitam tadi bertukar menjadi cerah kembali. Dia kata, sejak daripada peristiwa itu, aku tidak pernah meninggalkan selawat dalam seumur kehidupanku, Allah. Sebab itu kita ni banyakkan selawat. Kalau anak kita payah nak dengar kata, banyakkan selawat. Kalau suami kita pun payah nak dengar kata, tak, banyakkan selawat juga. Sambil-sambil masak selawat, sambil-sambil tumbuk sambal belacan pun selawat. Jadi maka jangan tinggal selawat pada setiap masa. Sebab tu kita nak baca Quran mungkin susah. Quran kena ambil Quran, kena wuduk lagi. Kalau kita tak pandai baca merangkak-rangkak, lagilah kita putus asa nak baca Quran. Tapi ada satu amalan yang mudah, iaitu selawat. Istiqamah dengan selawat, insya-Allah
Moga-moga kita mendapat payungan syafaat Nabi di akhirat kelak, dan moga-moga kita sama-sama dapat berkumpul di dalam tempat yang tertinggi bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi setakat itulah sebagai perkongsian yang rekas pada pagi waktu duha yang mulia ini. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi sambil ruang ada kesempatan belakang sana kita ada buka jualan produk tahfiz. Ada kopi keluaran Ma'at Tahfiz saya sendiri tu, bawah kilang kita sendiri. Ada kopi campuran madu delima kurma dengan gula perang. Jadi kalau berminat boleh beli sambil menyumbang untuk Ma'had. Jarang kita buat jualan ni sebab kebetulan ada adik yang tak ada kerja lepas PM ni, dia nak khidmat, jadi kita suruh khidmat lah. Jadi insya-Allah jadi di belakang sana ada jualan tu untuk sambil mendema apa yang baik datang daripada Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi yang mulia ni, ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam syurga firdaus tanpa hisab. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin.